Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami Seksyen 1 akan membentangkan tentang perlindungan sistem saraf iaitu tulang, lapisan meninges dan blood-brain barrier. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu Najwa Ayu Nadirah binti Sam Suhaimi, yang kedua Nur Ain Natasha binti Zaid, yang ketiga Nurul Fatihah binti Ahmad Nusyah Faris, yang keempat Wan Syuhada Imani binti Wan Saidin, yang kelima Wan Ainatul Syafiah binti Wan Muhammad Saleh, dan yang terakhir Nur Husna Umairah binti Maliki. Sistem saraf tulang. Perlindungan sistem saraf terbahagi kepada dua, iaitu tengkorak dan tubuh vertebra. Tengkorak terdiri daripada 22 tulang yang terletak di atas tubuh vertebra. Ia merangkumi tulang kranium dan tulang muka. Tulang kranium mengelilingi dan melindungi otak. Tulang muka pula melindungi dan menyokong tempat masuk sistem pencernaan dan sistem respirasi. Fungsi tengkorak iaitu melindungi otak dan menekankan bentuk kepala. Tubuh vertebra. Tubuh vertebra dikenali sebagai tulang belakang. Terdiri daripada satu siri tulang dikenali sebagai vertebra. Tulang vertebra bersendi pada setiap hujungnya, membentuk satu turus yang boleh lentur. Tubuh vertebra mempunyai 33 vertebra yang terdiri daripada 7 vertebra sendi, 12 vertebra torak, 5 vertebra sacrum dan 4 vertebra coccyx. Fungsi vertebra pula menyokong tengkorak, melindungi saraf tunjang yang terletak dalam saraf saraf, bertindak sebagai tempat pelekatan tulang rusuk, lingkungan pelvis dan otak di bahagian belakang leher. Vertebra civic. Vertebra civic mempunyai dua salur vertebra, arteri pada neuron melintang untuk membenarkan arteri melalui ke otak. Vertebra civic yang pertama dipanggil sebagai atlas. Ia bersendi dengan dasar kranium bagi membenarkan kita mengangguk. Vertebra civic yang kedua disebut tulang paksi. Ia bersendi dengan atlas bagi membenarkan kepala bergerak dari sisi ke sisi. Vertebra civic yang lain berfungsi untuk menyokong kepala dan Vertebrata toraks mempunyai juaran spina yang panjang yang mengarah ke belakang dan condong ke bawah. Sentrum yang pendek tetapi lebih besar dan lebih tebal daripada sentrum vertebrata cervix. Juaran spina dan juaran melintang merupakan tempat pelekatan otot dan ligamen. Mempunyai muka sendi pada juaran melintang dan di sisi sentrum, kecuali vertebrata thorax ke-11 dan ke-12 untuk bersendi dengan tulang rusuk. Vertebrata sacrum merupakan vertebrata yang bercantum bersambung untuk membentuk satu perhubungan dengan tunda yang membentuk segitiga. Kesemua juaran spina adalah pendek dan bercantum bersama. Di setiap sisi sacrum terdapat muka sendi untuk bersendi dengan ilium dan pelvis. Sacrum tidak mempunyai saraf tetapi terdapat 4 pasar ruang yang memperlihatkan salur darah dan saraf menerima. Vertebrata coccyx terdiri daripada 4 tulang vertebrata yang sangat kecil dan bercampur untuk membentuk satu segitiga yang memanjang pada satu hujung. Coccyx terdekat pada posterior sacrum. Vertebra coccyx tidak mempunyai fungsi yang khusus. Definisi lapisan meninges ialah tisu penghubung membran yang meliputi otak dan saraf tunjang, membaluti struktur sistem saraf pusat supaya mereka tidak bersentuhan langsung dengan tulang belakang dan tengkorak. Terdiri daripada 3 lapisan membran iaitu dura mater, acnoid mater dan pia mater. Berperanan penting dalam penyelenggaraan dan fungsi sistem saraf pusat, melindungi dan menyokong sistem saraf pusat, CNS. Ia menghubungkan otak dan saraf tunjang ke kanal tengkorak dan tulang belakang. Pelindung organ sensitif dari CNS terhadap trauma, membekalkan darah yang banyak ke tisu CNS dan menghasilkan cecair cerebrospinal. Imej menunjukkan lapisan meninges iaitu dura mater, acnoid mater dan pia mater. Dura mater adalah lapisan meninges yang tebal, kuat, kasar dan paling dekat dengan otak. Dura mater bererti ibu yang kuat. Pada bahagian luar yang longgar terdiri daripada serat fibrosa dan serat elastis. Pada bahagian tengah, kebanyakan berserat dan terdiri dari 2 bahagian iaitu lapisan endostil yang lebih dekat dengan tengkorak dan lapisan meninges yang lebih dekat dengan otak. Dura mater bersifat seperti kantung yang menyelubungi acnoid dan membawa darah dari otak ke jantung.
Arachnoid terletak di bahagian tengah, fiber collagen dan elastik. Strukturnya mirip jaring laba-laba namun transparent. Menghubungkan durameter dan piameter, membran transparan yang nipis serta terdiri dari jaringan fibrosa dan sel-sel yang kedap cairan. Tidak mengikuti bentuk permukaan otak, jadi terlihat seperti kantung yang longgar. Arachnoid meter disambung ke piameter melalui subarachnoid. Subarachnoid menyediakan laluan untuk saluran darah dan saraf melalui otak dan mengumpul cecair cerebrospinal yang mengalir dari ventrikel keempat. Piameter. Piameter ialah lapisan tisu perantara yang sangat halus dan mengikuti bentuk permukaan otak yang berlekuk-lekuk, melekat pada permukaan saraf tunjang otak, menutupi korteks cerebrum dan saraf tunjang, mempunyai bekalan darah yang kaya yang memberikan nutrien kepada tisu saraf. Lapisan ini juga mengandungi plexus choroid, rangkaian kapilari dan empedyma yang menghasilkan cecair cerebrospinal. Dipisahkan oleh ruang nipis yang dipanggil ruang subpial. Terdiri dari jaringan fibrosa dan sel yang kedap cairan. Pada piameter, terdapat pembuluh darah menuju ke otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi piameter adalah untuk memisahkan secara fizikal tisu saraf daripada saluran darah dalam ruang subarachnoid, menambah keberkesanan penghalang darah ke otak. Definisi cecair cerebrospinal. Cerebrospinal juga dikenali sebagai CSF. CSF ialah cecair jernih dan tidak berwarna yang mengalir melalui otak dan saraf tunjang, mengelilingi dan melindunginya daripada kecederaan. CSF mempunyai konsistensi yang sama seperti air dan menghantar nutrien ke sistem saraf pusat anda. Cecair tulang belakang cerebrum dihasilkan oleh plexus choroid dalam ventrikel atau ruang berongga di dalam otak anda. CSF diganti sepenuhnya setiap beberapa jam dan membawa pergi bahan buang. Terdapat 6 fungsi cecair cerebrospinal. Cecair cerebrospinal adalah mekanisme utama penghapusan sisa yang dihasilkan oleh sisa saraf yang berterusan. Kedua, mempunyai banyak kaitan dengan mengekalkan tekanan intracranial, mengekalkan keseimbangan yang tetap yang membenarkan operasi yang betul. Ketiga, menjaga otak yang dipelihara serta memastikan konsistensi medium antara sel-sel otak dan membran yang berbeza. Keempat, menyumbang sebagai cara mengaku hormon. Kelima, mengambil bahagian dengan bertindak sebagai sistem imun, melindungi sistem saraf daripada agen berbahaya. Keenam, membolehkan otak untuk terus terapung di dalam tengkorak dan mengurangkan berat badan. Cara pengaliran otak ventrikel atau ventricle cerebrum adalah rongga berisi cecair yang dikelilingi oleh tisu otak dan saling terhubung satu sama lain oleh lubang kecil. Sistem cecair cerebrospinal yang terdiri daripada 4 ventrikel disebut ruang cecair cerebrospinal. Kitaran hidup purata bahan ini adalah sekitar 3 jam, antaranya rembesan, peredaran, pengumpulan dan pembahasan cecair cerebrospinal. Ruang sisa bergerak antara tengah dan dalam meninges. Cecair cerebrospinal mengalir turun dari otak melalui terusan tulang belakang dan mengelilingi saraf tunjang. Dari titik itu beredar melalui meninges sepanjang keseluruhan sistem saraf, menjalankan pelbagai fungsi dalam proses. Berakhir dengan kitaran hayatnya, ia akhirnya diserap semula melalui granulasi arachnoid yang menghubungkan dengan urat yang ada di dura dengan mana cecair berakhir sampai ke aliran darah. Apa itu blood-brain barrier? Blood-brain barrier iaitu penghalang darah otak. Ialah membran telap yang terpilih untuk mengawal laluan pelbagai molekul besar dan kecil ke dalam persekitaran mikroneuron. Ia mencapai kejayaan ini dengan bantuan pelbagai saluran pengangkutan selular yang bertaburan di sepanjang membran. Selain memudahkan pengambilan asid amino, pengangkut asid amino mungkin secara tidak langsung mengangkut logam berat yang tidak diingini ke dalam persekitaran terdekat otak. Akibatnya, ini akan menyebabkan neurotoxicity pada kepekatan yang cukup tinggi. GLUT1 transporter glukosa kelas 1 dan pengangkut MCT membawa glukosa dan laktat dan keton masing-masing. Struktur blood-brain barrier pula ialah otak mempunyai rangkaian besar saluran arteri dan vena yang membawa darah tisu otak masing-masing. Kedua-dua bahagian luminal dan abdominal iaitu permukaan luar vessel dibarisi oleh struktur utama yang menyumbang kepada integriti sel. Pertama, sel epithelium squamosa membentuk dinding endotelial capillary. Permukaan luminal sel-sel ini bersentuhan dengan darah yang beredar. Permukaan abdominal bersentuhan dengan membran bawah tanah yang berterusan secara lilitan. Cuba kita lihat pula persamaan blood-brain barrier dengan penghalang cecair darah cerebrospinal. Pertama, sel endotelia yang terdapat dalam katil kapilari
Yang kedua, hujung kaki perivascular atrophy juga pada permukaan abdominal capillary. Dan yang ketiga adalah membran dasar lilitan sekeliling permukaan abdominal capillary. Organ circumventricular. Terdapat kawasan otak di mana blood-brain barrier tidak hadir. Penyesuaian anatomi ini membolehkan kawasan otak memantau perubahan homeostatik dalam perubahan sistemik. Akibatnya, otak dapat mengesan perubahan ini dan mempengaruhi proses fisiologi perlindungan yang diperlukan untuk mengurangkan aktiviti ini. Terdapat 7 kawasan sedemikian yang secara kolektif dirujuk sebagai organ circumventricular. Ia boleh dibahagikan lagi dalam organ rembesan dan teria. Maksud organ rembesan seperti namanya adalah struktur yang melepaskan produk mereka terus. Manakala organ teria bertanggungjawab untuk memantau peredaran periferi dan bertindak balas dengan sewajarnya untuk membalikkan perubahan ini atau menghapuskan toksin ke dalam aliran darah atau secara cerebrospinal. Seterusnya, organ rembesan terbahagi pada 4. Yang pertama, pineal gland. Organ membentuk pin yang terletak di bahagian belakang ventricle ketiga. Yang kedua ialah neurohypophysis, juga dikenali sebagai kelenjar pituitary posterior. Ia adalah kawasan hypophysis cerebri yang berasal dari neurotriger dan menyimpan hormon hypothalamus iaitu oxytocin dan vasopressin. Yang ketiga, subcommissural. Terletak berhampiran dengan caudal limit of the pineal dalam ventricle ketiga pada permukaan saluran air cerebrum civilis. Dan yang terakhir, median eminence. Mempunyai komunikasi yang rumit dengan sistem portal hypophyseal yang membenarkan komunikasi antara peredaran sistemik dan secair cerebrospinal melalui sejumlah besar katil kapilari fenestrated yang terkandung di dalamnya.